antara sebab-sebab stres yang berlaku pada seseorang. Stres boleh berlaku secara internal. Maksud dia internal tu diri orang tu sendiri. Macam saya sebut tadi, orang yang secara personality dia jenis cepat stres. Dia ni orang yang perfectionist. Orang type A personality dia panggil kan. Everything dia nak perfect. Bila dia, benda tu dia lari pada apa yang dia expect, perfection yang dia nak, dia akan mudah stres. Ini orang yang mudah stres dan dia kena jaga diri dia dengan baik. Lepas tu gaya hidup lah. Orang yang memilih gaya hidup yang tidak sihat kan. Okey. Orang yang selalu pilih makan cara tak sihat, malas pula bersenam. Bila stres dia pilih pula gaya hidup, gaya cara yang salah untuk merilis stres dia. Contohnya isap rokok kan. Bila stres isap rokok, jadi bila lama-lama dia akan menyebabkan lebih banyak penyakit dan lagi dia tak boleh nak tolerate stres tu. Kadang-kadang ada orang lebih tinggi stres dia, lagi banyak dia isap rokok, makin teruklah sebenarnya keadaan kesihatan dia. Dan orang yang selalu berfikiran negatif, ada orang yang selalunya secara internal dia tak boleh kawal stres dengan baik lah. Kan? Sebab tu orang kena ubah sikap, attitude dia kepada sikap yang lebih positif dalam memikirkan satu masalah. Dan orang yang tidak berfikiran terbuka, tak open mind, dia hanya nak dia punya idea dia yang betul, orang lain punya idea semua tak betul. Very orang strict pada satu benda yang tak sepatutnya dia strict. Dia sepatutnya be open mind, menerima juga pendapat orang lain dan juga berfikiran terbuka lah saya cakap kan. Okay. Dari segi eksternal pula, pengaruh persekitaran yang menyebabkan stres ialah keadaan kerja, keadaan belajar dia kan, persekitaran dia lah. Apa dia student ke, dia bekerja ke, dia kaki tangan eksekutif ke, dia bos ke, ini semua ada mempengaruhi juga dia punya kadar stres. Kadang-kadang bos lebih stres pada staf bawahan sebab dia terpaksa menanggung banyak tanggungjawab dan inilah banyak benda kerja yang dia kena laksanakan. Dia kena pastikan perjalanan organisasi dia tu terbaik lah. Itu antara benda yang menyebabkan stres juga lah. Kadang-kadang kita jangan ingat bos ni tak stres, bos ni lebih stres kadang-kadang kan. Lepas tu dari segi eksternal, interaksi sosial. Kerana ada orang cara dia interaksi sosial dia tak berapa baik kan. Dia suka terlampau prejudis, terlampau nak hentam orang dan sebagainya. Lalu bila dia kena hentam, dia pun tak tahan. Itu jadi masalah juga. Sebab tu dia kena menjaga interaksi sosial yang betul lah kan. Tekanan organisasi yang very nak perfectionist on everything kan. Yang banyak yang kadang-kadang bagi akademik pun sama juga ni kan, selalu kan benda-benda yang tak boleh nak buat silap. Even macam zaman saya kerja di hospital dulu pun sama. Maksudnya kita tak boleh silap sebab kalau kita silap kita melibatkan nyawa pesakit. Jadi itu semua mendatangkan stres. Sebab tu houseman satunya stres lah kalau doktor-doktor yang baru keluar ni, sebab dia merasakan diri knowledge dia tak cukup kan. Jadi bila dia duduk bekerja di houseman, sebab tu ramai houseman macam musim Covid ni, ramai kita dengar. Saya ingat lebih berapa ratus ribu orang, berapa ribu houseman yang berhenti sebab faktor tekanan organisasi yang mana dia tak boleh buat silap dan sebagainya. Itu mendatangkan stres. Sebab tu kalau yang future doctors, medical student ni kena bersedia menghadapi ni. Saya dah mengalami benda tu masa zaman awal kerja sebagai houseman dulu. Memang stressful. Benda menangis ni benda normal lah kan. Kita lelaki pun nangis juga. Bila pressure terlebih kadang tak boleh tahan, nangis juga. Tapi tak apa, nangis is a good way of releasing stress. Kan berlaku peristiwa yang besar dalam hidup, maksudnya berlaku masalah keluarga ke, penceraian ke, masalah kematian ke, masalah penyakit yang teruk, kronik dan sebagainya, ia akan memberi tekanan yang hebat kepada kita, akan menyebabkan stres yang melampau. Itu yang kena faham. Dan yang paling banyak berlaku sekarang dari faktor eksternal, faktor luaran yang menyebabkan stres yang berlaku sekarang adalah tekanan ekonomi lah. Kan, sebabkan wabak Covid ni ramai yang kena buang kerja, ramai yang dipotong gaji kan, ramai yang bisnes dia terlungkup dan sebagainya kan. Banyak juga saya tengok kawan-kawan saya mengalami masalah ni. Ada yang menghadapi itu dengan baik kan, walaupun dulu kita tengok dia duduk eksekutif dan sebagainya, bila dia buang kerja dia boleh meniaga di jalan. Ada saya tengok kawan saya boleh meniaga, dia jual petai lah, jual apa cepedak lebih pandai. Okey, saya tengok kan dia pandai handle je stres lah, walaupun stressful juga kan. Yang kita dulu eksekutif pakai kod pergi kerja, hari ni jual apa sepedak ada berjalan kan. Tapi itulah cara kita masing-masing lah. Tapi ada orang tak boleh tahan. Kita tengok banyak kes sekarang ni semasa Covid, beratus-ratus orang juga membunuh diri. Maksudnya dia tidak boleh kawal tekanan ekonomi, dia rasa stres, dia rasa tak boleh nak cope dengan masalah kekurangan duit dan sebagainya. Akhirnya jalan yang dipilih lah bunuh diri. Ini antara benda yang penting kita kena faham.
bahawa sebenarnya cara kita mengatasi stres tu adalah penting untuk kita, sama ada kita akan menghadapi kesan yang buruk ataupun yang baik. Sebab tu penting kena faham stres, kena faham sebab-sebab dia, dan lepas ni kita akan belajar macam mana nak mengatasi dia, insyaAllah.